Ya, saya melihat pertandingan yang paling sengit, terutama di peringkat naib presiden, dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa saya sendiri sangat sedih di atas kekalahan rakan seperti Hormat Dato' Mahfuz dan juga Dato' Bakaci yang saya anggap sebagai rakan perjuangan. Tapi apapun setelah kemenangan ini kami miliki, yang penting bagi saya adalah untuk membawa PAS ke landasan yang lebih kukuh, supaya PAS benar-benar menjadi parti yang disegani dan parti yang insya-Allah satu hari nanti akan benar-benar dapat menempatkan dirinya di persada politik tanah air dan juga di peringkat antarabangsa. Bagaimana kali ini ada muka baru yang naik daripada Tuan Man? Tuan Haji boleh kongsikan mengenai kepimpinan baru bagi naib presiden? Saya rasa Tuan Brian Tuan Man bukan muka baru. Dia dulu pernah menjadi naib presiden, dia lama sebagai Jawatankuasa Pusat. Cuma 2011 dia bertanding di peringkat Kepala Presiden, dan kali ini beliau bertanding balik di peringkat naib presiden. Jadi saya tidak nampak ada apa-apa masalah di situ, kerana Dr. Brad cuma kali ini mengambil keputusan untuk bertanding Kepala naib presiden. Adakah tuan melihat adanya permasalahan di antara Erdogan dan juga golongan ulama terhadap kepimpinan terkini dari? Saya rasa tidak berbangkit isu itu. Isu itu memang sengaja bermain sebelum muktamar. Esok percayalah, tak ada lagi isu Syiah, tak ada lagi isu Erdogan ataupun tidak isu ulama ataupun profesional ulama. Itu isu yang hanya dibangkitkan sebelum muktamar. Tapi yang penting bagi saya, berdasarkan kepada pemilihan, putusan pemilihan, lihatlah bagaimana bijaknya perwakilan PAS. Dia meletakkan semua golongan dalam parti. Cuma kedudukannya itu yang berbeza-beza. Daripada presiden sampai 18 yang dipilih itu mewakili ulama, profesional dan aktivis parti. Itulah yang berlaku setiap kali bila berlangsungnya muktamar PAS. Jadi tidak benar ada mana-mana golongan ataupun puak yang menguasai PAS, kerana perwakilan tetap meletakkan semua golongan dalam parti ini penting untuk mereka menyumbang di peringkat pusat. Bagaimana kedudukan PAS pula di dalam Pakatan sendiri? Sebagaimana yang kita dengar daripada perbahasan hari pertama sampai hari terakhir, semuanya komited untuk terus bersama dengan Pakatan Rakyat. Saya yakin dengan perbahasan yang telah pun diberikan, dan percayalah penggulungan oleh Dato' Sri Mahathir sebentar lagi akan memperkukuhkan lagi hubungan kita dalam Pakatan Rakyat. Okay. Ada juga belakang ketiga presiden ada visi yang sama untuk mencapai PAS. Saya rasa kami punya satu matlamat yang sama. Yang sebut bahawa PAS perlu lebih pilihan progresif, mesti inovatif, kita mesti dynamic untuk kita terus kekal relevan dan diterima oleh masyarakat Malaysia. PAS hari ini bukan lagi parti yang menjaga kampung halamannya sahaja. PAS telah mula keluar, kita telah mula membawa isu-isu rakyat, memperjuangkan hak rakyat, dan kita telah mula meredah sepadan di mana kita harus melihat parti bukan sekadar diyakini oleh ahli PAS, tapi PAS hari ini perlu diyakini dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat Malaysia keseluruhan. PAS bukan lagi milik orang PAS, PAS hari ini milik rakyat Malaysia. So, macam mana nak memastikan PAS supaya tidak dilihat diketepikan dalam pakatan dan lebih menonjol? Ya, kita harus lebih kompetitif. Pimpinan PAS, penampilan kita mesti ada nilai tambah. Kita harus cepat belajar daripada segala hazanah perjuangan yang kita ada pada hari ini. Di samping kita terus memastikan bahawa kita mampu melahirkan produk-produk baru dalam dunia politik.
kita akan memastikan setiap kepimpinan yang ada pada hari ini akan lebih berupaya untuk menunjukkan kompetensi kita, keupayaan kita supaya kita akan dilihat mampu bersaing secara positif dengan rakan-rakan kita yang lain dalam Pakatan Raya. Ji tadi dah cakap pasal perlunya PAS di Selangor dominan compare dengan negeri di Kelantan. Dominan macam mana PAS Selangor tu ada masyarakat itu yang maju. Maksud saya kalau kita bangga dengan PAS Kelantan ya, dan Terengganu dulu. Masyarakat di Kelantan Terengganu 99% mereka orang Islam. Tapi kesempatan PAS berada di Selangor adalah suatu yang cukup menguja kita. Ya, di sinilah masyarakat majmuk yang PAS harus diuji dengan penampilan kepimpinannya, pendekatan dan strategi politiknya. Dan di sinilah kita melihat kalau PAS berjaya, saya berani mengatakan PAS Selangor yang berjaya ini akan menggambarkan PAS Malaysia keseluruhannya. Dan di sinilah medan dakwah, medan politik yang lebih kompleks sifatnya, dan PAS perlu berjaya mendepani semua cabaran-cabaran yang wujud dalam negeri Selangor ini. Setakat ni macam mana PAS Selangor punya prestasi? Ya, saya rasa kalau diukur dari segi KPI, esko yang ada, saya lihat tidak ada masalah. Cuma kami tidak mengambil sikap berpuas hati. Esko harus dibekalkan dengan think tank, dengan pasukan penyelidik. Esko akan diberikan nilai tambah seperti penampilan, peningkatan PR mereka dan juga keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ini penting untuk dilihat PAS bukan sekadar boleh berceramah saja ya. Pimpinan PAS bukan hanya boleh kuliah saja, tapi yang penting kedudukan esko itu memberikan manfaat untuk PAS menyelesaikan isu rakyat, ekonomi rakyat, masalah sosial rakyat. Itu yang lebih penting. Okey, terima kasih.